A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala beri mau bagi kita dapat kita bersama-sama sapa ataupun Allah Subhanahu wa taala lanjut umur kita sapa ke bulan Rajab. Dan setelah pada Rajab ini kita akan sambut bulan Syaban. Maka selepas Syaban itu akan kita bersama-sama insya-Allah taala boleh menikmati hidup di bulan Ramadan. Lebih kurang 50 hari lagi lah kita boleh hidup dalam bulan Ramadan. Satu bulan yang mana setiap orang terbakat cita-cita belakang dan untuk nak menghayatinya, kerana orang yang mana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sentiasa kita panggil kata rebut, orang nak rebut bulan yang ataupun musim ibadat, dan nak rebut musim ibadat yang Allah Subhanahu wa taala mengadakan dalam musim itu pahala-pahala yang berganjaran, orang panggil pahala-pahala yang berganda. Itu orang panggil orang yang bentuk suka kepada Allah Subhanahu wa taala dan suka cari musim keampunan dan musim keampunan. Maka dengan munasabah kita ada dalam satu bulan Rajab. Bulan Rajab ini kalau nak kira dalam pahamnya setengah-setengah daripada orang-orang Islam tu, bahkan kebanyakan daripada orang Islam, satu pahaman yang mana bulan Rajab ini adalah satu bulan yang berkat, satu bulan yang sangat perlu dihormati, dan satu bulan yang orang panggil kata Allah Subhanahu wa taala orang panggil katakan ampun dosanya seperti mana Allah Subhanahu wa taala ampun dosa seorang yang boleh hidup di bulan Ramadan. Ini orang kata satu perkara yang mana umat Islam, terutamanya umat Sufiyah, umat Sufi, umat pokok jamaah Sufiyah ni, daripada umat Islam, dia panggil kata umat Islam, walaupun mereka itu duduk dalam beberapa perkara yang menyalahi dengan hukum Allah SWT, yang mana mereka banyak mereka daripada perkara-perkara bid'ah, tapi dibilangkan mereka itu daripada kalangan Islam, jikalau syirik mereka itu tidak sampai martabat kufur. Kerana setengah-setengah syirik buat Sufi ini tidak sampai kepada martabat kufur, yang mana sampai sujud kepada tok guru mereka. Orang kata sujud kepada syekh-syekh mereka sampai ke pucuk ibu kaki. Itu buat setengah-setengah daripada mereka. Tapi yang mana di bulan Rajab ini, dia panggil kata dengan sebab ada buku banyak daripada ulama-ulama dahulu dalam masalah kali ini Rajab, kali ini dalam masalah bulan Rajab dan kelebihannya. Tapi didapati buku saat itu mengandungi hadis-hadis dhaif dan maudhu' saja. Buku saat itu mengandungi hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis maudhu' saja. Maka dengan sebab timbul hadis saat ini, hadis dhaif dan hadis maudhu' saat itu, di kalangan orang Islam kita ni banyak sekali mengambil bulan Rajab ini satu bulan yang adalah besar, satu bulan yang penuh dengan ibadat, sehingga dalam hadis-hadis maudhu' itu orang kata seperti riwayat siapa puasa awal Ramadan dia kata siapa puasa awal Rajab dan hari yang kedua, hari yang tiga,
Semua itu orang yang tadi ampunkan dosanya. Lepas tu hak pertama, hari pertama lebih banyak daripada hari yang kedua. Dan tu orang panggil kata semuanya hadis-hadis maudhu' yang diletakkan apa? Orang-orang yang orang panggil kata orang-orang yang galak kepada pahala. Ya, orang-orang galak kepada nak pada pahala banyak doa sehingga dia rekakan ibadat supaya nak menambahkan pahala, tapi hakikat sebenarnya perkara itu meruntuhkan ataupun menghancurkan daripada amalan-amalan. Amalan-amalan yang tidak betul dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallah alam dah. Saya pun tak tahu kat rumah kita ni, di rumah kita dalam bulan Rajab ni setara mana. Boleh pendapat berterang ayat lalu mana pendapat teori kita tempat kita dalam masalah bulan Rajab. Puasa. Boleh tunjuk mulut kalau. Puasa saat itu Rajab. 70 pada hari pertama ke hari kedua kita sebulan puasa tadi. Hari pertama. Hari pertama saja. Kenapa doktor itu habis? Rajab. Ya. Itu salah satu daripada. Nah, salah satu daripadanya orang panggil kata juga itu hadis maudhu'. Nah. Ni orang kata saya pun tak tahu amalan yang ada di sini, tapi amalan di negeri Arab tu lagu tu lah. Nah, hari pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga adalah puasa. Jadi di sini ni bagi kata di kalangan apa ni hadis yang mana setengah tu dah ada lah masalah puasa bulan Rajab saat ni tu, puasa bentuk puasa mutlak tidak mengapa. Kerana banyak daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh puasa Syahrul Haram. Lepas tu bulan yang haram dalam Islam ni berapa? Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah, Rajab. Jadi 4 bulan ni bulan Syuhurul Hurum. Orang panggil kata bulan-bulan haram. Di sisi Islam, bulan-bulan ni haram. Tapi afdalnya ialah puasa Syahrul Haram ni, bulan Muharram yang mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Syahrul Rajab. Afdalnya. Daripada 4 saat itu ialah bulan Muharram afdalnya. Tapi bentuk puasa biasa saja, tidak ditentukan hari, tidak mengapa. Bukan kata ditentukan hari pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, hak tu yang silapnya. Tapi puasa biasa saja itu tidak mengapa. Tidak diambilkan salah kerana hadis yang waris yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa Syahrul Hurum saat itu, bulan haram saat itu ialah ada sabit, ada tetap. Tapi ditentukan masa. Puasa hari 27 Rajab, puasa hari 10 Rajab. Semua tu orang panggil kata tidak ada waris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ada masalah Rajab. Di sini dia orang panggil kata ulama hadis yang betul-betul kata al-ahaditsus sharihah al-waridah, hadis yang sahih yang waris dalam kelebihan fadlu Rajab, fi fadli Rajab, dalam kelebihan Rajab saat ini, ataupun kelebihan puasa di bulan Rajab saat ini, ataupun puasa sikit walaupun hari atau 3 hari daripadanya, terbahagi kepada dua, ialah hadis dhaif dan hadis maudhu'. Tak ada terbahagi kepada hadis sahih dengan hadis maudhu', tak ada hadis dhaif dah. Jadi maudhu' dengan dhaif. Kalau ni di ulama hadis yang mengeluarkan ditakhrijkan hadis, semua hadis dalam yang bersangkut paut dengan Rajab saat ni tu dua ni ya tu baik. Tak ada hak sahih sahih. Dalam masalah amalan di bulan Rajab. Manakala kita tak perlulah sebut amalan saat ni tu, kita tak ulama ambil habis. Hadis yang dikarang oleh ulama yang orang panggil kata dalam masalah fadailur Rajab, kelebihan Rajab saat itu semuanya dhaif dengan maudhu'. Manakala di sini kita tidak perlu amalkan dengan amalan ini, melainkan puasa mutlak. Puasa mutlak tidak mengapa. Tu. Jadi ada seorang alim Al-Hafiz Ibn Hajar
Ibnu Hajar ni salah satu daripada ulama hadis yang mana ia kata dia ia syarah kitab Sahih Bukhari, syarah Sahih Bukhari, dan salah satu daripada ulama fiqh mazhab Syafi'i. Dia kata ia himpun semuanya sebelah hadis dhaif. Hadis masalah hadis boleh rajak, ia kata sebelah hadis dalam masalah rajak ialah dhaif, dan 21 hadis laginya ialah maudhu'. Ini hak Ibnu Hajar sendiri kata dalam masalah hadis ni. Seperti saya ayat daripada hadis yang sebut tentang boleh rajak ni. Sepertinya ialah inna fil jannah nahran yuqalu lahu rajab. Sesungguhnya di dalam syurga itu ada sebuah sungai nama dia Rajab. Hadis maudhu'. Hadis maudhu' itu dia kata hadis dhaif, bukan hadis maudhu', hadis dhaif. Dan yang keduanya hadis yang terkana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk bulan Rajab. Ni banyak sekali kita ada guna, ada antaranya puak-puak orang ngaji ataupun sama-sama puak ada tahniah. Tahniah bulan Rajab. Dia kata hari ni hadis ni ada Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Allah, berkatkanlah kami di bulan Rajab. Dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami bulan Ramadan. Ini hadis dhaif. Hadis dhaif ni kalangan banyak sekali di kalangan terutamanya kalau ni orang pandai-pandai Arab sini pergi masuk bulan-bulan ni pakai ada tahniah ni dalam Facebook lah, dalam internet lah, dalam email lah, ataupun dalam poster kecil-kecil hantar lagi kepada kawan-kawan. Semua nafas-nafas ni banyak sekali. Tiba-tibanya hadis ni ialah hadis dhaif. Dan satu lagi ni, lam yasum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da Ramadan illa Rajaban wa Sya'ban. Hadis dhaif juga. Kata Nabi tidak puasa selepas bulan Ramadan melainkan bulan Rajab dan bulan Sya'ban saja. Ini hadis dhaif juga. Ini hak Ibnu Hajar himpun dah. Hak Ibnu Hajar. Sebab saya ada sana Ibnu Hajar salah seorang daripada pensyarah hadis Sahih Bukhari, yang kitab yang sahih hadis selepas pada Al-Quran Al-Karim. Ialah Sahih Bukhari, ia syarah hadis itu, dan ia salah satu daripada gerda mazhab Syafi'i. Gerda imam fiqh dalam mazhab Syafi'i. Dia betul juga Syahrul Rajab. Rajab satu hadis lagi, dia kata Rajab Syahrullah. Rajab ni bulan Allah. Ramadan wa Ramadan syahri, dan Ramadan itu wa Sya'ban, dan Sya'ban bulan aku, bulan Rasulullah. Mana tu bulan Rasulullah. Lepas tu bulan Ramadan syahrul ummati, dan bulan Ramadan itu ialah bulan umatku. Hadis batil. Hadis maudhu'. Ni daripada dikenalkan di kalangan orang Arab. Batu fadlu Rajab ala sa'iri syuhur. Orang kata ada satu hadis yang terlebih Rajab bagi yang lain-lain lagi tu seperti kelebihan apa matahari dengan bintang-bintang yang lain cemerlang. Orang kata apa juga ini hadis yang maudhu'. Dan siapa puasa bulan Rajab, apa ni hanya imanan, kerana iman dan mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari yang pertama, hari yang dua, hari yang tiga adalah maudhu'. Hadis maudhu'. Ni. Dan juga hadis, satu hadis lagi kata Rajab Syahrullah. Rajab tu bulan Allah. Wa yud'a al-asam, dan dikenalkan Rajab itu dengan bulan al-asam. Hadis maudhu'. Orang Arab dulu dia panggil bulan Rajab bulan asam. Sebab apa? Asam ni makna tertuli. Tuli saat ni mengata di bulan Rajab ni tak dengar suara pedih. Kerana masa jahiliah dulu, kalau masuk bulan Rajab tak kira dah. Kalau duk baloh duk pergi masuk nampak bulan Rajab tu dah pakai berhenti selalu dah. Pakai tahu pedih tak ada pun suara pedih asal. Habis yang bulan tuli dan tak dengar suara pedih. Juga ni hadis maudhu'. Hadis maudhu'. Juga ada satu hadis lagi atau siyam yaum min Rajab. Puasa satu hari daripada bulan Rajab serta semaya 4 rakaat, maka hadis maudhu' juga.
Satu hadis lagi, siapa semaya malam 27 rakaat dan 12 rakaat juga maudhu'. Nah, juga maudhu'. Dan siapa semaya semalam nisfu Sya'ban, nisfu Rajab, semaya malam nisfu Rajab 14 rakaat juga hadis maudhu'. Nah, dan juga ada satu hadis, dia kata apa? Bu'ithu nabiyyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku dibangkitkan jadi nabi pada malam 20 Rajab. Juga hadis mungkar, hadis maudhu'. Itu hadis dhaif. Tu. Itulah tu setengah daripada hadis yang dihimpunkan oleh Ibnu Hajar. Lepas tu lain lagi lebih dahsyat, lebih teruk daripada lafaz-lafaz yang tidak sesuai kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang kata, saya mukadimah dengan orang yang kata Rajab, kerana kita dalam bulan Rajab supaya kita kenal daripada amalan-amalan di bulan Rajab ini. Kerana kita tak ada wawi ataupun tidak tergelebat dalam masalah yang mana kita tu yakin kata hadis, tiba-tiba dia tu tidaklah daripada hadis Rasulullah SAW, bahkan daripada kalangan orang lain. Dari orang yang kata orang-orang yang mana wadda'in, orang-orang yang di masa itu orang kata nak menghancurkan Islam, nak punahkan Islam, maka dia buat ibadat-ibadat yang mana boleh menyesatkan ataupun boleh menghilangkan khusyuk seorang Muslim. Dan seorang Islam saat ini hilang khusyuk dengan sebab dia buat perkara yang jauh daripada yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga oleh Rasulullah SAW. Maka dia tu buat satu amalan tidak disetujui oleh Allah SWT, maka dia tak lalai-lalai masalah tu, dia lalai, dia tak ada ingat kepada sunnah dan kepada qa'idah, tak ada, dia dengan sendiri. Orang dia kata dia kasih kepada satu perkara dengan orang panggil kata tidak ada hakikat sebenar. Ini satu kesalahan. Tu. Yang keduanya saya nak uji dalam masa dengan juga bersangkut dengan bulan Rajab, kerana bulan Rajab ini kita tu umat Islam kita beramah-ramah dengan satu malam orang yang kata malam Isra' dan Mi'raj. Satu malam Isra' dan Mi'raj. Benar, masalah Isra' dan Mi'raj saat itu perkara yang berlaku di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diingkar oleh siapapun. Siapa ingkar masalah ni kufur dia. Siapa ingkar Isra' dan Mi'raj Nabi, kufur, bukan daripada Islam. Kerana derajat yang pertamanya daripada masalah Isra' dan Mi'raj ini yang Allah SWT buat mengadakan tujuan Isra' dan Mi'raj ni, yang tahap asasinya ialah nak membezakan iman yang hakiki dan iman yang pelam. Asal dia. Maka bagi kita tahu, aku tak percaya orang masalah asal ni tu nak berhenti satu hari orang lain tak jalan, Nabi SAW jalan. Yang itu baik masalah di wawih lagu tu, tu kena rojok semula tu. Kena orang panggil kata pusing klik semula. Tengok kena tak faham dia saat ni. Tu. Jadi di sininya kita dalam masalah Isra' dan Mi'raj saat ni, saya nak ayat masalah benda hak salah ya. Kerana banyak kita tak dengar belakang dah. Tak dengar hadis Isra' dan Mi'raj, tak dengar tu ni. Hanya hak nak saya nak beri sikitnya dalam masalah bezanya. Bagi kata setengah daripada orang hak riwayat Isra' dan Mi'raj saat itu, ia tidak bezakan di antara apa yang Nabi tengok dalam Isra' dan Mi'raj dan apa hak Nabi tengok di tempat yang lain dalam mimpi ataupun dalam wahyu hak lain. Jadi dicampur semua kata hak ni hak Nabi tengok dalam malam Isra' dan Mi'raj. Itu satu kesalahan. Jadi kita dicampur riwayat di situ, jadi riwayat kata benda ni hak Nabi tengok dalam Isra' dan Mi'raj. Itu salah. Padahal dalam Isra' dan Mi'raj hanya Nabi nampak beberapa perkara yang diceritakan oleh Rasulullah SAW sendiri. Lepas tu ada hak lain lagi riwayat seperti itu juga, tapi bukanlah dalam bersangkut paut dengan Isra' dan Mi'raj. Hanya mimpi yang dimimpikan oleh Rasulullah SAW. Pada satu ketika Rasulullah mimpi. Mimpi makanya wayak kepada sahabat dia. Dia wayak kepada sahabat dia saat itu. Cerita ni boleh wayak-wayak mari di kalangan
orang awam saat itu setengah-setengah atau guru ataupun ustaz ataupun dengan sebab nak ngajar nak tambah apa ni isi menjadi banyak sikitnya dicampur riwayat ni masuk dalam Isra dan Mi'raj dengan tidak beri kenyataan. Dengan tidak beri kenyataan kata hak ni bukan daripada Isra dan Mi'raj. Tu. Jadi saya nak beri sininya. Nah, sebelum saya nak campur situ tu, saya nak ayat sikit tentang masalah Isra. Isra dan Mi'raj. Dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala firman dalam subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala sumpah dengan apa? Dengan subhana. Allah Subhanahu wa taala ni, kalau kita tahu makna subhana ni, mana kata satu makna yang mana Allah Subhanahu wa taala saat itu ataupun kalau orang saat itu dia tak sumpah dengan main lah. Dengan kehebatan dia saat itu, dengan keagungan dia saat itu. Di sininya subhana makna dia yang apa? Maha suci. Maha suci. Tak ada dah, maha suci ni ialah satu sifat yang orang panggil kata kalaulah orang-orang saat ni disifatkan dia, oh dia ni orang suci, bersih, tak ada. Oh ni memang kita satu sifat yang tinggi sekali. Lepas Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya maha suci saat ni ialah Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada segala-galanya. Kita dah kata subhana rabbiyal azim, kita kata subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu di sini juga subhanallazi, maha suci Allah yang telah apa? Yang telah memperjalankan seorang hambanya di waktu malam. Sumpah Allah Subhanahu wa taala di sini satu dilalah ataupun satu dalil yang besar dalam masalah perselisihan ulama di antara nabi itu di Isra Mi'raj dengan roh saja ke ataupun roh dengan tubuh badan sekaligus. Jadi dengan sumpah di sini ulama dia kata dengan besar sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan subhanallah di sananya berarti kata Allah Subhanahu wa taala Isra dan Mi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan roh dan jasad. Roh dan jasad. Kalau masalah dengan roh saja, kok musyrikin tak ada rasa pelik dah kan? Musyrikin rasa pelik dah. Kita tu rasa pelik dah kalau riwayat tu orang Malay pun di Amerika malah. Kita kalau kita dengar cerita lagu tu, walaupun pergi di Amerika aku boleh masuk situ, pergi jumpa gitu, pergi masuk situ. Ada siapa rasa pelik dah kan? Mungkin bentuk kata pergi ngaruh, bentuk mimpi. Tapi kalau ayat tu aku pergi di sana dengan tubuh badan aku pergi sapa dan aku pergi semaya dengan dia tu aku sapa kau. Maka dari satu benda yang pelik, mungkin lagu mana lah, mungkin terbaik lagu mana. Dengan itu orang panggil kata satu perkara yang mana Allah SWT sumpah dengan subhana sebagai keagungan apa ni, agungnya dan besarnya Allah Subhanahu wa taala. Tu. Jadi saya nak ayatnya masalah Isra dan Mi'raj satu perkara yang pasti kita kena beriman dan kita wajib beriman semata-mata. Seperti Abu Bakar apabila kata ditanya Abu Bakar kata yang percaya kata Saimu ni semalam kata dia sapa di Baitul Maqdis maka dan dia ada sapa ke boleh dijumpa dengan Tuhan dia dan ada satu malam maka Abu Bakar kata adakah dia kata lagu tu? Abu Bakar apabila orang royak dia kata Muhammad kata lagu tu, dia kata adakah dia kata lagu tu? Orang royak dia kata ya. Dia kata, oh kalau dia royak lebih daripada tu pun aku percaya lagi. Waktu itu sifat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Betapa dia panggil kata kemah dan tetapnya hatinya yang mana orang lain itu telah rubah hati dan murtad daripada agama dengan sebab Nabi royak cerita. Cerita Isra dan Mi'raj ni. Sebelum saya masuk dalam cerita, dia ada satu hadis Nabi SAW supaya apabila kita dengar dalam Isra dan Mi'raj apakah kita dengar dalam hadis ataupun dalam CD ataupun dalam radio boleh kita bezakan kata ni bukan ni daripada yang dicampurkan
saya pernah dengar satu hadis yang sahih. Nah, satu hadis yang sahih yang mana Rasulullah SAW tanya, apa ni seorang sahabat itu tanya sahabatnya, apa ni tanya sahabat dia tu tentang apa, tentang man ra'a minkum ru'ya. Nah, Rasulullah SAW mari jumpa sahabat dia berhimpun ramai-ramai. Rasulullah ditanya, man ra'a minkum ru'ya, siapakah di antara kamu telah mimpi semalam? Dia telah mimpi semalam. Sahabat pun, ni saya pakai wayak sore ya pagi. Itu wayak pagi pula. Wayak yang mimpi semalam, yang ngigas semalam. Rasulullah pun duduk sekali dengan mereka ramai-ramai. Tiba-tiba Rasulullah kata, aku pun mimpi juga semalam. Ya, tapi kita kena faham di sininya, kata mimpi Rasulullah SAW adalah wahyu. Dan mimpi Rasulullah adalah wahyu. Mimpi orang lain tidak jadi wahyu. Mimpi tok guru, tok alim, tok mana tidak diiktibarkan, tidak jadi syarak, tidak jadi hukum. Tapi mimpi Rasulullah SAW kalau mari daripada hadis yang sahih ialah jadi satu syarak. Nah, yang mana tempat kita sekarang ni ya Allah banyak beriman dengan tu guru tu mimpi, guru ni mimpi dah. Banyak sekali tertulis di dalam buku, terutamanya seperti saya doa ada buku-buku kuat sufi, semua ayat mimpi tu guru dia belaka. Nah, jadi satu syarat pasti kena amal. Kalau yang tu guru dia nak kembali aku mimpi, aku baca qul huwallah 10 kali, maka aku boleh burung 10 ekor, maka dia klik amal 10 kali tu nak boleh burung 10 ekor tu. Nah, tu yang mana satu perkara. Nah, tapi Rasulullah SAW mimpi Rasulullah SAW diiktibarkan kata apa? Orang panggil kata iktibar kata dia tu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ini Rasulullah kata aku pas malam pun mimpi juga. Aku mimpi lagu mana? Rasulullah ayat cerita. Saya nak ayat dengan jadi satu cerita selalu dah tak perlu baca hadis. Apa ni? Rasulullah kata aku mimpi bahawasanya dua orang malaikat mari ambil aku. Mari ambil aku, bawa aku pergi. Kalau apa ni? Bawa aku berjalan, tiba-tiba aku jalan lagi sampai satu tempat, ditemukan seorang sedang berdiri, seorang duduk berdiri di atas batu. Duduk di atas bukit, di atas bangku. Di atas bangku. Maka dia pergi atas batu saningnya. Maka ada seorang lagi mari dia tak kepala bawah tu yang ayah kapak lepau kepala. Hacau lembu kepala. Hacau lembu kepala saningnya, batu tu golek. Golek tu lagi, hak ni hungar gembek tak batu, maka hak hacau kepala ni semurah. Ya hungar mari naik atas yakit pula lepau. Lagu tu lah hari-hari tu duk lagu tu tak ada berhenti. Siapa kiamat? Nabi tengok Musa. Nabi pun tanya, gapo ni dia beri? Dia beri kata intalik. Tak ada orang dah. Intalik. Ni, kita pergi lagi. Pergi satu tempat tu jumpa semua sungai. Ada seorang duk berenang dalam sungai. Patut ada seorang duk letak, duk pergi atas batu, yak tamu kat batu. Kalau ni berenang mari sampai di tepi ngangau mulut, ni pegang beluk kat batu masuk dalam mulut berenang di kat sana. Mari kat ni kelek, pegang pula duk main lagu tu lah geleng kat batu besar-besar. Tu. Jadi duk geleng situ tu orang kata siapa hari kiamat duk hakak duk lagu tu. Tiba-tibanya gapo? Orang panggil kata Rasulullah tanya, apa ini yang dia beri? Juga intalik. Kita pergi lagi. Tiba-tiba temu seorang tu duk kegang muka dengan calali, orang panggil kata sepanjang besi, jaring besi tajam tu kan. Orang buat takut kerak dia kata dah, hak tajam tu. Maka dia yusharshiru wajhahu. Apa ni orang panggil tu duk kepang muka. Duk kepang muka tu, dia kepang belah ni tu, dia nak kepang belah ni, dia kepang belah ni hingga dah. Dia kepang dek kiri, lek kanan. Abang yang mula lek kanan pula dek kiri hingga. Boleh duk gila dah betul lah. Siapa ke kiamat? Tu. Begitu juga siapa kepada yang di pulau. Rasulullah jalan lagi, bunyi suara dawdah. Dah bunyi suara tepik lelaki perempuan. Tiba-tiba Nabi tengok adalah tanurun, adalah puyuk yang besar. Puyuk yang besar saat ni, di dalam puyuk saat ni tu
Adakah ada lelaki dan perempuan bertelanjang? Tiba-tiba api nyala di bawah puyuk saat itu, sekaligus bunyi ya naik lahap, naik apa pala api tu, apa hijau naik sekaligus tu dah. Tinggal tulah kaku apa yang habis, tinggal kaku. Bawa api turun pak tu, kok yang hidup kelak. Naik semula pula. Liyadzuqul azab. Hal ini satu sifat yang Allah SWT wida. Allah SWT ayat dalam ayat Quran, semua badalnahu juludan ghairaha liyadzuqul azab. Jadi Allah SWT dalam ayat Quran kata, kemudian kami mengubahkan kulit mereka, isi mereka tu jadi kulit semula, supaya mereka tu mengecapi pedih azab. Kalau tak ada kulit tak sakit. Hal ini satu mukjizat Al-Quran Karim. Jadi sakit manusia dari kulit lah. Terus kita tanya bomo, sakit tak kalau orang tak ada kulit bercocok? Tak sakit. Tak sakit. Sebab tu dia motor geno dia tu kena api, dia kulit tak ada tu, dia bomo dok buat kulit sengai-sengai tu senyap di. Dia tak ada, dia tak ada sakit. Dan kerana dia tak ada kulit, tak ada sakit. Tapi dia nak dia tak ada kulit tak boleh. Tu. Lepas tu dah saya pernah dah ayat ada bomo siang mai, bomo kulit siang masuk Islam buku ayat Quran ni dah. Buku ayat Quran gambaran ayat kulit. Bukan dia bomo kulit yang dibahas dengan Syekh Abdul Majid Zandani di Riyadh. Di Riyadh di Saudi. Berkira tahun 1988 gitulah. Lama lah. Beliau dalam bahasa saat itu, bos apa dia pak hati kulit saat itu dah. Ayat Quran Abdul Majid Zandani baca ayat ni, maka dia pergi dengan satu kata, maka ya saya nak masuk Islam. Maka ia pun mengucap dari dalam bilik bahasa itu dengan asyhadu an la ilaha illallah, dia masuk Islam, dia duduk di sana. Tu tu. Sini pun saat ini pada bawa hancur, Tuhan hidup dan semula menaikkan daging dan menaikkan tumbuhkan kulit, dan maka sakit pula semula bunyi. Nabi pun malaikat rakyat ke Nabi pergi lagi. Dalam perjalanan Nabi itu pergi lagi. Dari Isra Mi'raj pun ada ikut cerita lagu ni, tapi tak serupa. Tak serupa. Pergi lagi, tiba-tiba Nabi itu dijumpa dengan seorang yang tinggi. Seorang yang tinggi. Tiba mata dia, Nabi kata tinggi, seolah-olah kata kepala dia dah lelak awal. Dah lelak awal. Tak kenal kat siapa. Lepas tu di bawah dia tu ada kebun jannah. Jangok comel, lepas tu ada budak kecil-kecil di dalam dia. Budak yang mana comel, cantik, digerakkan tengok oleh orang kerana sedap kelih budak saat ni tu dah. Orang panggil kata fitrah budak tu tak ada orang tak kelih tengok. Kalau tengok budak masa nak jamah selalu. Lepas tu Allah SWT tunjuk kepada Nabi tempat dia nak duduk. Satu bilik yang mana hamparan dia bina zahab, daripada emas, dan dindingnya daripada fiddah perak, dan hiasannya tu daripada lu'lu', daripada lu'lu', daripada mata intan. Lepas tu Allah SWT Nabi tengok sebuah sungai di dalam mimpi dia saat ni. Seorang tu duduk dekat sungai saat ni tu, muka hitam sebelah, dan mukanya putih sebelah. Mana tu buruk sebelah, molek sebelah. Dia diri di hadapan. Dia dekat sungai saat ni tu. Dia pun turun dalam sungai, bawa naik sana, cuci habis muka dia jadi sama. Begitu juga malaikat tak ada hurai ke pada Nabi SAW. Pokoknya apabila Nabi tengok bilik tempat dia nak duduk saat itu, Nabi minta kepada Jibril dia nak masuk ke dalam bilik dia tu. Nabi kata Nabi setelah lagi. Maka setelah mana diizinkan masuk di dalamnya, Nabi tu tanya, dan malaikat pun koyaklah sosok tengok saat ni. Dia gapo. Dalam Isra dan Mi'raj, malaikat koyak selalu. Kata ni orang makan reba, kau ni orang lagu ni, kau ni orang makan duit al-ketak anak yatim. Ni royak selalu. Ni Jibril mai royak ketika ni. Jadi ketika mana ya jadi hak mau tengok tadi orang hak katok kepala tadi tu orang gapo? Alladzina hum 'anil solati sahun. Mereka yang lalai daripada sembahyang. Hak katok kepala tadi tu duk tunggu katok kepala tadi orang yang tinggal sembahyang. Lepuk hancur lepuk kepala. Jadi hak yang keduanya, hak makan toko batu saat itu orang makan reba. Makan reba. Reba ni haram lagu mana pun.
gapo ni, gapo orang panggil kata orang makan, orang beri, orang nulis, orang jamu, orang mek semua tu finnar. Nah, semuanya finnar, tidak ada istisna sikit apa. Ini masalah reba. Nah, sini satu perkara yang berat masalah reba, yang mana kita kena lari dengan sungguh-sungguh lah. Orang kata dengan bukan lari dengan biasa dak masalah reba sana. Nah, mereka orang panggil kata ringan ni, orang panggil kata takhfif daripada masalah hukum-hukum tu. Orang panggil kata dengan sebab kita orang aqliyah. Orang aqliyah. Dengan sebab kita ni orang sikit dalam masyarakat kafir. Kita ada orang sikit dalam masyarakat kafir, manakala kita tak ada kuasa untuk nak apa? Nak buat satu bank ke, nak buat apa untuk Islam, nak carakan tentang harta Islam. Tak ada boleh. Tak ada lagu tu. Sebab tu dia diberi, orang panggil kata dimaafkan. Seperti kita nak beli mutu suntik, tapi tidak ada tempat barisan Islam kita nak ambil dengan tidak ada reba. Mereka kena dengan hal ni. Terpaksa kena beli kerana nak tubik kita boleh. Nak pergi mata le bukit nak jauh, nak jalan tak sah. Semua tu terpaksa, maka hak tu yang panggil kata dimaafkan. Kalau tidak dipaksakan, jangan ambil sama sekali. Hak tu dimaafkan sekadar tu ya. Dimaafkan tu suruh jaga. Suruh jaga apa? Jangan widya beranak. Tu. Suruh jaga jangan widya beranak. Itu fatwa ulama. Kalau dia kelai tak apa dah ada beranak di. Lepas tu dia panggil kata kita tu sekelai nak jadi beranak dalam masalah ni. Tu satu hukum. Kalau ni tu kalau ada seperti syarikat Islam ada buat sikit banyak bank Islam bank apa gini. Syarikat apa ni Ibnu Affan apa apa ni kok narah ada buat tu. Dia panggil kata hak tu tak memadai, orang kata tak ada dengan talabat, orang kata dengan hajat orang Islam tempat kita tak ada lagi. Sebab tu hukum tu duduk situ lagi lah. Orang kata hukum tu sekadar kata dimaafkan bagi orang yang sangat-sangat perlu. Masalah kereta, masalah apa tu hukum tu semua tu masuk dalam masalah finance tak finance semua masuk dalam bola tu. Hak tu. Tapi kerana hajat kita tak ada guna untuk kawin jadi, tak ada reba tu tak boleh. Tu masalah saya nak pergi kepada seorang yang kaya lah, yang kata dia mau beli kereta kawin suntik, tapi kawin nak bayar asyure. Saya nak bayar asyure. Jadi dia beli orang kaya tu beli suntik, kita akak ada asyure, mak tak berapa. Dia beli 900,000, kata kawin tak 1,200,000 asyure. Lepas tu tak harga asyurah tu berapa sebulan? Kenal tak? Saya tak dapat ni 5,000 sebulan. 5,000 sebulan lah ni. Bercukup harta tu berhenti. Berhenti lah. Tu. Waktu tu dia panggil kata mengikut apa? Sah dalam Islam. Sebab tu masalah asyurah tidak ada reba. Masalah asyurah beli dengan asyurah tidak ada reba. Jangan kita buat jadi belik. Setengah orang kata sebaik Islam ataupun syarikat Ibn Affan ataupun syarikat Islam ada orang ada bentuk tu orang kata dia mau tu serupa dia. Tak serupa dengan bank reba, tak serupa sikit habuk. Yang masalah soalnya dalam Islam masalah niat tu sadah. Masalah niat tu sadah. Jadi sebab kata bank Islam, kita kata bank hak reba, yang kita bayar, yang duit kita pergi beli. Hak tu tak kena dah. Bagi kita yang duit kita setor kita pergi beli tu, dia tak kena dah dalam hukum. Saya nak ayat sini satu perkara. Kalau nak betul yang duit kita, dia suruh kita pergi pilih barang. Kita pergi pilih barang, kita beli bentuk sanad, orang panggil kata bentuk basic. Bentuk basic, kalau saat ni kita beli bentuk basic, kita kena pergi halal tuai dulu. Kita pergi halal tuai dulu, tuai tu barulah akak jual beli dengan kita. Barang saat ni tu dengan harga, bukan harga beli, ada kena harga asyurah, yang tak diri lah. Yang tak asyurah cukup syiak dah, yang akak jual beli dengan kita. Itulah baru jadi akak jual beli yang sahih, yang sah. Kalau hak bank reba ni tak ada kawin barang cukup syiak gini mau tak bayar sebulan kena beranak banyak ni kena terbit banyak ni lepas tu cerai. Lepas tu dia berkata lepas tu demo ni pun supaya kalau dia mau itu tak potong duit ni lepas tu syukur kerana hak tu tak masuk dalam akad.
Dia tak masuk dalam akal. Masalah perak tu tapi yang pasti. Waktu dia panggil kata perak ni orang kata masalah apa ni masalah denda. Masalah denda. Nah, lepas tu masalah apa? Harga. Kerana dalam akad jual beli saat ni tu tak ada harga perseni, tak ada. Harga punya kereta remo tak ada. Harga tak ada. Nah, yang tu dia tak serupanya. Tu. Lepas tu orang kata satu masalah kita nak lari daripada reba. Sebab tu kedekannya orang kaya kita, sekali yang boleh tolong orang sesak dengan rupa lagu ni, alhamdulillah. Satu perkara yang orang panggil kata tolong masyarakat, terutamanya anak setengah daripada orang tu anak-anak dia nak dek ngaji mak ujian lain, nak kepada nak buk, nak kepada kau itu gak penipal Allah ya, susuk gimbek duit kau berkasih kau mana, beranak duit tu. Padahal orang kaya belanja di tempat kita boleh nak buat jual asure. Bentuk bayar, bentuk apa tolong talibul ilmi, ibnu sabil. Boleh buat sabil. Ada benda mudah sekali boleh buat lagu tu. Dan dia bayar 500 sebulan ke 1000 sebulan kan. Benda boleh lagu tu. Kali ini supaya kita nak lari daripada reba. Benda reba saat itu orang kita satu perkara yang sangat-sangat mudarat ni. Kalau kita dengar dalam hadis ni dah. Orang kata, dak hak Nabi royak hak cerak ni, hak Nabi royak ni, hak cerak ada hak Nabi tengok dengan mata dia dalam mimpi dia jadi satu wahyu dah. Saya yang ada kata jadi satu wahyu. Lagu ni lah bahasa orang kata reba. Tu kata tu orang kata satu perkara. Lepas tu hak mana hak gapo hak itu muka sana ni. Hak tulis muka saat ni tu orang apa? Orang bohong. Ya Allah. Orang bohong saat ni Tuhan murah semua. Orang bohong ni Tuhan murah semua. Kita jangan payah kata aku bohong sama sahiku saja itu tak. Termasuk habis ni bohong dalam hadis Nabi, bohong dalam tafsir, bohong dalam qaudah, bohong dalam agama, bohong semua. Termasuk habis apa ni? Bohong yang mana didengarkan oleh al-afaq, oleh dengar orang ramai, dengar sampai percaya bohong dia saat ni. Ini satu perkara ya Allah sangat besar. Siapa duk tulis muka hati belah ni hingga siapa kata tak ada molek muka dia saat ni tu. Kalau tak dunia orang nak alih lah. Orang tengok sampai kena 100% kata dia tu orang yang dusta, orang yang bohong saat ni. Dan ringkasnya orang kata hak orang tinggi saat ni Nabi tengok saat itu Jibril kata itulah ayahmu Ibrahim. Ibrahim kana ummatan wahidah, dia duduk dalam kebun bersama budak-budak dan dia tidak ada ummah. Dan kerana Nabi Ibrahim dakwah tak ada sahabat masuk Islam. Hak orang turut dia. Siapa ke yang pergi dakwah orang tua dia hamba. Siapa ke sutrik dia dakwah, siapa ke astaghfirullakum rabbi. Jadi Nabi Ibrahim tu siapa tu tulis lafaz ataupun nak minta kepada Allah Taala Tuhan maaf kepada kamu. Daripada kata maaf dah pada orang kafir. Ya abati inni akhafu an yamassaka azabu minasyaitan. Ayahku aku takut gambar ni syaitan tu mari tipumu. Ayahku aku tak buat apa mudah semua tak kau yang tidak berguna. Suk-suk gapo? Ibrahim mulut kacau dah. Kalau kacau tu aku pegang tubik lagu tu. Dari tubik lah Nabi Ibrahim itu tidak siapa beriman dengan dia. Lepas tu budak kecil-kecil saat ni kalau duk keliling Nabi Ibrahim duk dalam kebun kecil, dalam jannah saat ni tu orang panggil kata anak yang mati kecil. Anak yang mati kecil orang panggil kata orang perempuan yang lahir ataupun anak-anak yang mati sebelum balik, sebelum umur taklif. Sebelum umur taklif saat ni semua duk situ jadi budak kecil comel janguk ada. Sehingga sahabat tanya wa auladul musyrikin. Sahabat tanya, "Hai anak ya Rasulullah, patut anak-anak orang kafir." Anak-anak orang kafir. Rasulullah jawab kata, "Wa auladul musyrikin," dan juga anak-anak orang kafir sini. Sebab itu kita jangan duk kanak, jangan duk teruklah dengan budak anak-anak orang kafir saat ni tu. Kerana kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap maulud ni, setiap budak ni beranak di atas fitrah. Dan dia tidak dosa karah habuk dia tu. Hanya wa abawahu ya, wa ibu bapa dia yang buat dia jadi orang Buddha, jadi orang Yahudi, jadi orang Nasrani, semua tu dipok dia. Dan mak dia tanggungjawab. Begitu kita juga. Kita dengan anak kita lah ni, kita anak kita duk punuh situ, duk punuh sini, duk tak maya, tak gapo, nak kita lakukan hak ada taklif. Jadi lepas pada taklif tak boleh lah.
Hak tak ada taklif, hak tak ada siapa umur tu, semua tanggungjawab atas kita belaka, tidak atas didikan saat itu. Kerana hak orang kafir tu juga ada kata dia tak ada dosa, kerana orang kerana duduk di atas didikan pok dia. Kita pun support, kalau kita didik kok kesak juga. Anak kita saat itu. Jadi sinilah sahabat tanya auladul musyrikin saat itu, adakah anak-anak orang kafir tu duduk sini juga? Rasulullah kata auladul musyrikin duduk sini juga. Patut orang hak Nabi tengok muka hitam belah, muka putih sebelah saat itu, orang panggil kata orang apa? Man khalatu amalan salihan bisayyi'at. Orang panggil kata siapa yang campur amalan soleh dengan dosa. Dia buat amalan soleh, salah dia gapo ni, tapi ada dosa. Dia tu ada dosa atas diri dia. Dosa tu bentuk apa? Dosa tak ada taubat ke? Dosa bentuk itu ada nak taubat ke? Belum pada mati ke? Ikutlah. Tapi campur amalan dengan dosa saat itu. Faktor tu orang kata Tuhan dimaafkan dengan tunggu dia oleh Nahru Adnin, Sungai Adn. Jannatu Adnin tajri min tahtiha al-anhar. Jadi Nahru Adnin saat ini apa? Dia tu mencucikan. Bermasa dia tu cuci, tu baik jadi seorang yang boleh masuk syurga. Waktu tu orang kata, apa ni? Sungai ni kata Pak Nabi duk tunggu. Satu perkara yang mana sangatlah orang panggil kata apa ni, kita tu kita semua ni boleh kata tak ada seorang habuk lah kata dia tu tak ada dosa. Semuanya ada dosa. Kita yakin tak tadi kita kata kita ni telah campur amalan soleh kita dengan dosa-dosa. Habis-habis kecil dosa, tebal-tebal tu baik mulut dia tu, dia dah. Paling pak sikit pak tu rasa letak dah. Dosa saat itu tidak ada, tapi semua dosa kecil-kecil saat itu digugurkan dengan wuduk dan dengan solat. Gugurkan dia habis. Tapi sampai hari kiamat saat itu boleh jadi dosa kecil-kecil lagu ni tu, waktu yang ampunkan dengan turun di dalam sunnah saat ini. InsyaAllah kapan ni orang kata turun dalam tu jadi orang yang bersih. Tentu daripada hadis yang Nabi SAW ayat dalam mimpi dia, dan hadis yang panjang, banyak kali lagi. Betul dalam hati tu kita jangan ucap dalam Isra dan Mi'raj. Dalam hadis Isra dan Mi'raj. Dan supaya kita tu orang kata bersih di dalam naql, orang kata dalam riwayat satu-satu apa ni sanad kita, riwayat hadis kita dalam satu-satu peristiwa. Tu dah masuk pun dah lanjut orang kata Isra pun dah masuk. Pentingnya saya nak beri 2-3 perkara dalam masalah pengajaran daripada Isra dengan cara ringkas sikit 2-3 perkara. Tak ada siapa naik ke langit dah lah. Jadi dari hak Isra dan Mi'raj pertamanya saya peringat dari sininya dan boleh jadi kita dengar dalam masalah buruk pun Nabi SAW. Nabi SAW apabila sebelum pada nak Isra saat itu, malaikat Jibril mari ambil Nabi SAW dan belah dada. Dan belah dada saat Nabi saat itu buat tubik jantung Nabi SAW. Kemudian basuh di dalam satu pos, dalam satu besan dalam satu inak besan apa ni yang berisi iman. Dalam besan itu ada iman. Sehingga kata dengan air zam-zam. Lepas tu diisikan iman. Iman. Kemudian diisikan iman saat ini dimasukkan semula. Jadi sininya kalau ulama modelnya waktu background yang tadi satu contoh yang panggil kata masalah buai jatuh tak luar bomo dak buat sekarang lah ni tu Jibril buat dah di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu. Kata orang jatuh ni boleh buat tu tidak matikan orang seorang. Sekarang lah ni tu jatuh boleh buat tu sampai ke 2-3 bulan 2 tahun duk dalam tujing tu ada pakai jatuh kelam. Dia boleh nyawa lagi, dia boleh hidup. Masa Nabi dulu pun Jibril buat lagu tu dah. Waktu baik diisikan iman. Buai syaitan. Tu. Maka orang kata satu alamat kata perkara tu, orang kata tidak mustahil. Tidak mustahil kerana perkara itu diamalkan oleh Jibril ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setelah mana itu Jibril bawa Nabi kepada suruh naik
seekor buraq. Buraq ni asal dia dari kalau nak kira makna luah dia kan barq. Barq ni wara'dun wa barqun. Apa barq ni kilat dia. Kilat tu orang derah. Lepas tu lam'an. Apa ni orang ni kata sinar dia tu. Sinar dia tu sebab tu disifatkan kata buraq ni satu ekor di antara kuda dan bahl. Kuda dan bagal saat ni, hemah dan bagal saat ni rupa dia putih berkelip kerana ia barq. Lepas tu derahnya seperti kilat. Jadi Rasulullah SAW naik buraq ni gimana? Nak pergi kepada Baitul Maqdis. Pergi kepada Baitul Maqdis. Pengajaran di sininya saya ayat kata setekak besarnya tekad Nabi SAW. Allah SWT tak ada kata mu tu bagi sendiri, tak ada. Jadi fitrah manusianya ialah jalan kaki. Jalan kaki, patut soalnya ke apa? Tak ada boleh naik. Tak ada boleh terbang. Pengajaran di sini. Jadi Rasulullah SAW dengan Allah SWT nak bagi dia saat ni tu dah suruh naikkan deraan juga. Sebagai nak derah pergi. Bukan kata pergi sendiri mu tu bagi naik pergi sampai sana dah. Ini satu pengajaran. Pengajaran kata kita nak pergi mana-mana saat ni. Jadi benda yang mana seperti Imam Syafi'i kata, siapa kata aku boleh duduk situ dalam masa 2 minit saat ni jalan atas air saat ni. Imam Syafi'i kata, tanyalah email dia duduk mana. Imam Syafi'i tanyakan, suruh tanya email dia duduk mana. Secara Nabi lagi Allah SWT tak buat lagu tu. Nabi Sulaiman yang mana Allah SWT wasakharna lahul jibala apa ni Allah SWT beri kepada Nabi Sulaiman bumi dan apa ni bukit, bukau, binatang semua dia tu boleh bunuh habis Sulaiman. Tapi bila dia nak pergi dia pergi dengan angin. Bukan kata dia gitu kebayangan sendiri gitu dah. Dengan ada kenderaan dia naik. Jadi saya nak ayat sini nya orang ada ayat kata dia terbang di situ, di sini saat itu ialah dia terbang wa imma dia terbang dengan apa? Dengan jin. Tak tahulah jin iblis ke jin Islam ke wallahu alam. Tapi dia nak pergi dengan sendiri itu tidak ada sama sekali. Itu ulama yang menentang apa? Orang ada ayat kata dia terbang di situ di sini dengan sendiri. Tidak ada. Semuanya dengan guna jin dan orang panggil kata lain itu guna jin lah. Tidak syok sama sekali kata guna jin. Dalam masalah itu berlaku dan kita dah tengok dalam klik dah. Yang duduk terbang, yang duduk gapo, semua yang mainnya jin berlaku. Mainnya jin berlaku sana. Itu serius ada saya ayat tu dengan buraq sana Rasulullah SAW terbang daripada Baitul Maqdis daripada Baitullahil Haram daripada Mekah pergi kepada Baitul Maqdis dengan buraq. Tu. Dan di buraq di Baitul Maqdis Nabi SAW sampai di sana. Jadi disebutkan di dalam riwayat kata Nabi itu diikatkan buraq dia tu di Haitul Buraq. Tempat dia ikat sana. Di Haitul Buraq sana, di dinding buraq sana itu, dia panggil kata ada sebuah di Baitul Maqdis sekarang ni ada nama dia Haitul Buraq, Haitul Mumki. Orang panggil kata dinding menangis. Dinding menangis sananya kuat Yahudi dah tiak situ. Kuat Yahudi dah tiak situ. Dia tiak situ dengan pakai piyah kecil dia dulu tu dah. Kita dulu kalau dengan Jepang dulu tak ada muis sekali tak pakai piyah rambut di sini tu dah. Kerana pihak Yahudi sungguh. Pihak Yahudi dia pakai spek di sini dia ikat dengan tali kat ni. Dia pakai halus sini. Lepas tu dia buat rambut pulau pandai turun kat ni. Lepas tu dia ambil ikat semua yang dia tiap di sini itu dia ngatik. Ngatik tahu lah kata apa dia tahu lah. Dia ngatik situ. Haitul Mumki dia dibelah situ. Rasulullah SAW apabila dia sampai di situ, dia tu pergi solat dengan para anbiya. Rasulullah disemaya dengan para anbiya dengan Rasulullah jadi imam saat ni. Dia panggil pengajaran kita di sini ya. Kata semua syariah kita kenapa ya kata syariah ni mana kata undang-undang. Undang-undang saat ni kalau kita telah ni kan undang-undang dustur. Orang kata rasa mandung negeri tu besar sekali tu. Syariah Nabi para anbiya dulu semuanya
duduk di bawah syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sininya apabila disemayakan, apa panggil jadi Nabi Muhammad jadi takmir saat ini, mana kata semua syariah dulu tu dinasahkan, tinggalnya ialah syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali. Tu. Tengok dalam peristiwa Imam Mahdi Al-Muntazir. Imam Mahdi duk tunggu, kita duk tunggu lah ni, dah buat Syiah duk tunggu sekali lah ni Imam Mahdi tu. Imam Mahdi saat itu dia timbul ketika Nabi Isa dah. Setelah mana Nabi Isa setelah mana Ya'juj wa Ma'juj. Dan juga setelah mana Nabi Isa bunuh nak Dajjal dan timbulnya Ya'juj wa Ma'juj, Nabi Isa kata tidak ada. Jadi Nabi Isa turun ketika tu Imam Mahdi tu ada bersama. Ada bersama saat ni bertiba-tibanya masuk waktu solat. Apabila masuk waktu solat saat ni, Imam Mahdi saat ni minta kepada Nabi Isa tu semaya jadi apa imam. Nabi Isa tak ada. Dia suruh Imam Mahdi jadi imam dulu. Imam Mahdi ni siapa? Ialah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikut syariah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Isa tadi dia turut Imam Mahdi setelah mana sudah semaya itulah barulah Nabi Isa pergi teraju. Pergi teraju di atas apa? Di atas syariah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dia pergi teraju selalu tu, boleh jadi buat Kristian dah mugah lagi kata Nabi Isa betul teraju dah apa? Teraju ke Injil pula. Tu. Ini satu pengajaran yang mana kita kena ambil di sini. Lepas tu satu lagi sangat biasanya orang kata ketika Nabi nak Mi'raj, nak naik saat itu dipahami di kalangan kita kata apa? Batu tu nak turun Nabi. Batu tu nak turun Nabi. Hakikat sebenar tak ada kali. Batu dah tetap batu di situ, tak ada gerak, tak ada degil, tak ada gapo. Hanya yang adanya orang kata lihat bawah batu tu dia ada gua. Dia ada gua sungguh lihat bawah tu orang boleh semaya, orang boleh diri. Duduk di bawah bawah batu Sakhra tu. Pak Nabi mula Mi'raj, mula Mi'raj tu. Di situ tu ada apa? Ada gua duduk di bawah. Siapa ada internet klik buka tulis Sakhra tu dia tu buat gambar selalu dah. Tengok di image dia lah. Buka situ tu boleh tengok selalu dah. Ada di bawah tu. Di situ dia berkata tu tambah kesel kata batu nak naik gitu dah boleh tak ada kesel dah poyak sagu di situ lama dah orang dia tunggu semayat dan tangga cukup siap turun bawah. Tu waktu tu semuanya orang kita sebagai ingat setengah paham yang silap di kalangan kuat kita duk gambar lagu tu lagi semangat borak lah dia pergi kata borak tu seorang rupa perempuan yang cantik dan jamak kat arah dah rupa kuda yang mana boleh boleh berlompat dan jampol tu semua tu kita kena buat kena klik buat Fahmi. Buat Fahmi hak gambar ada satu-satu kat dinding saat itu tentang gambar borak saat itu orang kita satu syariah yang orang panggil kata salah. Di antara kalangan kuat kita ada pergi hak tu dah. Adalah salah sungguh. Setengah-setengah orang tu tak ada ada besar dah hadap kat kiblat tak ada. Tak gambar borak dah. Hal ini gambar ni minta buat hak. Gambar burak ni gambar kuat Qadian ni kaya kuat Qadian ni kaya gambar burak ni adalah orang kata burak perempuan. Ni tak apa kaya hak lukis biasa ya. Ada hak lukis sampai ke malaikat perempuan duk turut burak ni. Malaikat daripada perempuan yang mana orang kafir duk pergi kata malaikat ni daripada perempuan. Sebab tu kita nak ingatlah ni dia. Kalau siapa ada minta siapa dan kita minta buat supaya jangan jadi satu akidah kita tu punah dalam masalah ni. Tu jadi nampak jangok nah ni burak ni dia. Dan orang panggil kata dalam masalah ni tu ni banyak sekali rumah kita. Saya pernah tengok gambar ni kat rumah kita ni banyak. Ni gambar lagu ni banyak dah rumah kita masalah gambar burak ada tepek kat dinding dia tulis burak pun Nabi. Ni orang mengata puak Qadian ni yang mana timbulnya di India. Puak Qadian ni puak dia tu nama Mirza Ghulam Ahmad Qadiani.
Sekarang ni tu kuat jamaah ni masih kuat lagi dalam dunia Islam kita. Bertapak sekarang duduk di London. Dia tu di London saat ni tu dia boleh dengan ada bantuan yang banyak dari orang kata masyarakat yang besar, sehingga dia tu adalah salah satu penentang kuat salafi di dalam dunia sekarang ni. Dari ada TV dia dengan bahasa Anggerik dan bahasa Arab dan bahasa Urdu dalam dunia sekarang ni itu tersebar. Lepas tu dia kata dalam masalah Baitul Maqdis kita, yang mana saya tidak memanjangkan dalam masalah ni. Ada sikitnya dalam masalah Baitul Maqdis kita sekarang ni yang di bawah jajahan Israel. Dalam jajahan Israel saat ni orang kata dalam usaha mereka itu lagu mana pun nak membutuhkan Baitul Maqdis. Kita jangan duk faham kata Baitul Maqdis tu hanya hak kubah mah tu saja. Baitul Maqdis tu bukan kubah mah tu saja dak. Kita nampak ke kubah mah tu kan. Baitul Maqdis ni dia luas. Sejik dia tu luas. Ambil daripada hak kubah hijab sampai ke kubah mah tu. Hak kubah mah tu baru ya dibuatkan di masa Bani Kerajaan Umayyah ya. Kerajaan Muawiyah ya. Lepas tu tak buat tu, saya tak silap kerajaan Makmum hak buat masa tu. Jadi hak tu hak baru. Jadi semua kawasan tu diibaratkan kata Baitul Maqdis, yang mana tempat Isra' Mi'raj Nabi SAW. Dan satu gapo allazi barakna haulahu, yang Allah SWT beri berkat di sekelilingnya. Jadi sekeliling Baitul Maqdis saat ini Allah SWT kata barakna haulahu, kami telah beri berkat di sekelilingnya. Maka kawasan tu kawasan para anbiya. Semua anbiya-nya mati di situ. Para anbiya mati di situ. Sehingga buat Kristian duk rebut juga Baitul Maqdis, kerana di situ tempat lahirnya siapa? Nabi Isa di Baitul Laham. Nabi Isa di Siti Maryam ketika dia lari daripada tempat ibadat dia, Nabi Zakaria ada pera dia tu, ialah di Baitul Maqdis ni. Lari dia beranak di Baitul Laham kerana dituduh seorang perempuan yang berzina, dia lari, dia takut. Dia beranak di sana di satu tempat. Sekarang laninya boleh jadi kata seminggu lagi. Lan dia ambil pada hari ni seminggu lagi baba patika tu lagi di sana, lagi di Baitul Laham. Di Palestin sekarang ni nak pergi di sana, kemudian nak pergi masuk di Syria sekarang. Jadi nak pergi di sana tu kerana Kristian pun ada nak berebut di situ. Lepas tu Yahudi tu cakap yang nak Baitul Maqdis. Lepas tu di Baitul Maqdis sekarang ni mereka tu dah nanti siap bersedia dah. Hanya nanti nak putus ya. Kerana dia mau korek habis lah di bawah. Buat satu haikal. Orang kata buat satu keraka yang mana khayalan mereka kata keraka ni keraka mahligai Sulaiman, Nabi Sulaiman. Tapi nak ayat terpelaknya orang Yahudi. Orang Yahudi saat ini Nabi Sulaiman tu dia tak percaya. Dia kira Nabi Sulaiman tu anak zina Nabi Daud. Orang Yahudi yang dia Nabi Sulaiman tu anak zina Nabi Daud ya. Tiba-tiba dia percaya kata Nabi dia kerana dia nak Baitul Maqdis saat ni tu, kerana asal Baitul Maqdis ni tempat dah bapak Nabi Sulaiman buat. Tempat Nabi Sulaiman buat asalkan Baitul Maqdis saat ni. Dengan itu dia panggil kata Nabi Sulaiman tu ketika dia ada hukum di situ, siapa akan mati, Nabi Sulaiman duk kuasa kau duk bina haikal tu, mengikut dalam surah Sabah tu, kau duk bina haikal tu, Nabi Sulaiman tu dia kuasa. Saya ada Nabi Sulaiman tu dia kuasa, dia boleh kecek dengan binatang, dengan jin, dengan semua segalanya. Jadi dia nak bina haikal tu, kalau kuat jin tu nak bina haikal tu, tiba-tiba dia mati ketika dia bina tu. Jadi dia mati ketika mana? Mati Nabi Sulaiman duk tukar. Duk dalam tukar duk diri sana kuat jin sana tu. Kacau duk bina letih sampai ke jelih letih, duk kacau buat rumah tak ada berhenti duk buat haikal tu. Sampai ke kuat jin sana kata, Nabi Sulaiman ni tak ada degih nak duk tunggu kita lagi. Tiba-tiba Nabi Sulaiman mati lama dah. Mati lama dah. Hanya ada lekat ni gapo tu tukar. Lepas tu gapo
menghawikan dia. Apa orang kita anak makan tukar dia tu, tukar ubah Nabi Sulaiman. Bawa duduk situnya, buat jin tahulah kata dia tu tak tahu la ya'lamun al-ghaib. Di situlah dalil kata jin tu tak tahu benda yang gaib. Benda yang gaib jin tak tahu. Kalau dia tahu Nabi Sulaiman mati. Jadi dia tak tahu. Sebab dia dekat kerja siapa sanggup. Di situlah dia iktikad kata haikal Nabi Sulaiman tu tak sudah mahkota mahligai Nabi Sulaiman tak sudah sekatu ke. Jadi kuat Yahudi mari nak bina semula lah ni. Dikirakan kata kerajaan Islam lah yang membutuhkan tempat tu di timur naik kubah sana itu. Jadi kuat yang nak berakitkan waktu semula tapi dia ada syarat dia kuat dia. Syarat dia yang bila nanti lembu merah beranak. Dalam akidah dia dah juga. Kerana lembu tu asal daripada mana? Lembu as-samiri. Lembu hak samiri. Hak samiri tu ketika Nabi Musa berjumpa dengan Allah Subhanahu taala 40 lailatan 40 malam saat itu. Nabi Musa berjumpa dengan Allah Subhanahu taala, samiri tu dengan kaum dia saat itu pakai nak kuat. Tak ada buat apa perkara. Dia putih mah daripada kuat ramai-ramai saat ini, dia gebuh mahnya buatnya malu buat tu baik satulah ijlan. Satu seekor lembu. Lembu tu yang nak hidup semula tu. Yang kalau lembu tu timbul, maka itulah kita boleh putuskan Baitul Maqdis ni. Tu. Tu dalam etika dia lah ni Haikal tu baik syiak dah ngapain dia tu. Buat syiak cangak melot tengok dia betul baik syiak dah. Boh dalam bekas jangok dah. Nanti dia bila hari nanti tengok lembu tu beranak. Tu. Kalau bila hari lembu tu beranak dulu kekok dia mampu dulu tak tahulah. Tetapi kan kawan ni dalam kawasan learningnya, dalam kawasan Palestin tu, puak ialah yang berkuasa. Hanya orang Islam tu boleh duduk di satu juzuk sikit ya daripada Tifah Al-Gharbiyah tu ya. Daripada tebing barat tu sikit ya boleh duduk. Daripada orang Islam. Tapi nak ayat kata di sini ni kalau kita dengar kisah Isra dan Mi'raj ni tak ada dah. Wajib di atas umat Islam merdekakan Baitul Maqdis. Bukan kata orang Arab dak lah, umat Islam. Kerana apa? Kerana Baitul Maqdis ini adalah apa? Allazi barakna haulahu. Qiblah al-muslimin. Dan qiblah dia qiblah mula-mula sekali. Lepas tu nak yang kata setengah mufassirin dia kata barakna haulahu, kata di sekelilingnya tu tanah bumi yang berkat. Bumi yang berkat sana ni tambah putih ya situ asal dia Syam tu. Asal dia Syam. Nabi Musa dulu lari daripada Firaun. Gimana pergi kepada Madian? Madian tu ialah Syam. Hidup di Syam jumpa dengan Nabi siapa? Dengan Nabi Yaqub, dengan Nabi Shu'aib. Semuanya duduk di kawasan itu belakang dulu. Para anbiya ambil daripada Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, semuanya duduk main dalam kawasan tu lah tu. Tu. Situ tu Syam. Waktu Syam kita tahu dah kata Syam ni tempat apa? Syam ni ialah tempat bangkit kita. Hari kiamat Isa, sesengkala siuk Isa, semuanya kita bangkit di Syam. Kita ada bangkit di dunia ni dah. Semua dah bangkit di Syam. Ardul Mahsyar. Syam Ardul Mahsyar. Di situlah mulai timbul dajjal, mulai timbul fitnah, mulai timbulnya mulai apa ni siap-siap segala yang kedua apa, di situlah tempat bangkitnya. Tu. Jadi di situnya apa? Kita semuanya apa akan dibangkitkan. Apa ni? Fa idzahum muhdarun. Dari surah Yasin. Fa idzahum muhdarun, apabila dibunuh fi khafis sur fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Apabila disiupkan hari itu, semua orang dalam kubur tu bangun bangkit habis semula. Lepas tu mari nak teka di depan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu mana tu? Asal dia di Ardh Syam. Orang kata haula Baitul Maqdis tu. Tu orang kata satu gamalan, satu ramalan. Yang mana saya boleh nawi peringatan kepada kita. Sebenarnya saya nak cek masalah Syiah sikit sebanyak, tapi tak ada nak sedia kerana sekolah mula buka 3 hari ni tak ada nak sedia. Jadi boleh ambil hal sikit sebanyak tu dah. Orang kita bentuk nak tashih al-mafahim, betul nak betulkan faham kita dalam masalah kita gambar dalam masyarakat
masyarakat kita. Masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit, selapis demi selapis, selapis demi selapis sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke boleh terima semaya daripada Allah Subhanahu wa taala saat ni. Saya Nawawi dia kata muka sini kita lebih masa tu sampai pukul 8 dah ni. 8 dah ni. Sampai pukul 8. Apa kata akhir sekalinya Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua perintah hukum, perintah ibadat semuanya ia terima melalui wahyu yang turun kepada sama dunia. Wahyu yang diturunkan oleh Jibril alaihissalam. Tapi hak Allah SWT terima, hak Nabi SAW terima terus menerus daripada Allah Subhanahu Wa Taala ialah as-salah. Semaya. Semayanya Allah hak Nabi SAW terima daripada Allah SWT, tidak ada perantaraan. Sebab itu besarnya pekerjaan semaya sana. Pekerjaan semaya saat itu besar. Jadi siapa yang mahu merengek-rengekkan dengan semaya saat ini, teman-teman hukum dia beratlah. Sebab itu orang yang kata Allah SWT, Nabi SAW ayat dalam hadis kursi, qasamtu salata baini wa baina abdi qismain. Jadi Allah SWT kata, aku telah bagikan semaya di antara aku dan hamba kedua. Bagi dua selalu dah. Dan tidak ada perantaraan dah. Dan ayat terbesarnya semaya dengan hebatnya Nabi terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada dengan hebatnya Allah SWT nak beri pahala. Jadi Allah SWT kata, qasamtu salat, aku bagikan semaya di antara aku dengan hamba-Ku kepada dua bahagian saat ni. Mana kata Allah SWT saat ini masalah semaya dia cara sendiri. Dia cara sendiri, dah nak beri pahala tu lagi. Saya ada kitab Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Rajab, dia kata dalam satu hadis kata, engkau dengan Allah, engkau dengan Tuhan engkau. Dalam semaya tu tidak ada dinding, mereka niat ya. Tidak ada dinding, mereka niat ya. Patut kita nak tahu niat kita mana. Niat sini adalah niat kita tu ikhlas, kata ikhlas. Kalau kita benar ikhlas, kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Ni saya nak perbandingnya. Kata semaya ni tingginya, besarnya pekerjaan dia. Kata terimanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Maka dibahagikan dengan sumpah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kata dua selalu dah di antaranya. Idza qala 'abdi alhamdulillah. Apabila hamba-Ku kata alhamdulillah, Allah SWT jawab kata, telah puji aku, telah mengucap syukur oleh hamba-Ku. Hal ini nak kata selalu dah. Ada perantaraan dah? Tak ada juga dalam masa Allah nak jawab nak beri pahala saat ini, tidak ada perantaraan. Ini satu perkara yang besar. Dan perkara yang besar. Waktu kita tu kena sabarlah kepada orang yang tak semaya saat ini tu dah. Memang kata semaya ni mudah. Kata semaya ni mudah. Kita jangan ada hurai kepada orang kata semaya ni payah. Allah semua orang tu semaya di payah. Payah tu benar tak tambah ke lain. Kerana tak tambah benar ke lain, habis dia jadi payah. Kalau kena ambil hak Rasulullah sungguh, ambil hak Quran sungguh, pak buat tu baik hak lain pak tu dah. So orang tu nampak kata, oh mudah dia semaya, tak risau. Tahu terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada payah sikit habuk. Lepas tu terima bukan terima sama ada, terima dengan pahala yang besar pula, dengan cara yang mudah. Terutamanya orang kata kita kena buat masalah apa? Masalah yang membawa waswah kepada benda nak sampai kepada semaya. Kita kena buat fabrik. Masalah kata oh payah nak semaya ni payah kerana nak ambil semaya. Oh nak ambil semaya tu, ambil semaya mu kena buat lagu tu, mu kena buat lagu ni, mu kena buat. Tidak apa kena semaya payah. Hak tu yang membawa kepada orang sepalah semaya. Lepas kita kena tahu selalu kata kalau orang tak semaya sah doayalah amalan yang lain. Kalau tak semaya sah amalan lain kau cibai kalau dah. Katuk. Tak ada dah. Tak ada dah. Kerana dalam semaya sah yang boleh munajat Allah SWT, yang boleh doa. Habis sutrik doanya ia apa ni? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sebab tu setengah ulama
Semua ulama dia kata bagi orang yang semaya sekali ngata imam takbir Allahu Akbar ngata imam. Kalau dia baca Fatihah tak ada ihdinas siratal mustaqim saat itu semaya tak sah. Semaya tak sah. Sebab apa? Sebab ihdinas siratal mustaqim ini besar. Orang kata apabila dia sampai sini dia sampai ada tempat hak Tuhan suruh baca. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, tu dia bagi kita satu masalah. Belakang orang masbuk syukurlah. Orang hak masbuk hak mari gapo ni tak imam baca Fatihah sudah dah. Tu imam baca surah. Dia mari Allahu Akbar takbir. Masbuk lah tu, dia mari pada tak imam baca surah dah. Jadi Allahu Akbar tu tak ada baca Fatihah sekadar dia tu lah. Dia sujud. Rokok sekali dengan tak imam. Tapi orang hak dia sekali dengan tak imam tu afdal semolek-moleknya dia sampai situ sebab dia tak ada pada tu kan ada orang iftitah. Ni kita pun tak imam dia baca surah apa takbir ada wajah tu Nabi. Lepas tu silap dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu masalah semaya. Jadi kita nak ngaji kita semaya ni kita kena kenal najis yang dimaafkan. Dan dalam ambil semaya. Lepas tu najis dimaafkan dalam pakaian, dalam tempat semaya. Lepas tu kemudahan tunaikan rukun semaya. Kemudahan tunai rukun semaya. Dalam masalah takbir dengan niat, kita kena mudah situ. Kalau kita payah situ, orang malah nak semaya. Salah satu daripada sebab malah semayanya, niat tu payah dah. Dan niat tu payah dah membawa orang tu malah semaya. Jadi Allahu Akbar dia duduk takbir, tak kena dengan bilangnya dia nak bila dengan takyin dengan semua saat ni nak gambar so dalam semaya saat itu membawakan seorang semaya sampai ke malah semaya. Saya tahunya sebab yang malah tu sebab apa? Yang malu pada tu. Gua tak benar takbir semaya tak masuk. Jadi malu nak takbir depan gua yang jauh tak semaya. Tu salah satu daripada asbab. Lepas tu sebenarnya orang kata najis yang tak kenal najis yang dimaafkan saat itu jadi satu membawa kepada malah dan malah kepada semaya seperti yang pakai seluar jing kan tak set orang paling semaya pakai seluar jing tak ada masalah tak boleh masalah seluar dan masalah pakaian nak tutup aurat ya. Dan masalah pakaian nak tutup aurat. Hak dalam Islam hak larang pakaian ni dah. Maaflah dah. Saya nak sini hak Islam hak larang pakaian yang berbentuk gapo? Ad-dini. Berbentuk agama. Lagu mana berbentuk agama? Dia kata supaya pakaian berbentuk agama. Kita kata kita tak orang Europe. Dia pakai apa? Orang Europe dia pakai karafeta. Orang pakai apa? Orang pakai nektar. Dia pakai baju tu. Orang itu tengok tu, oh, pakai gol ni. Dia tak sah. Tak ada sangkut paut apa. Kerana pakai nektar dan apa ini tu dah. Dia tak ada sangkut paut dengan agama Nasrani, tak ada sangkut paut. Dengan agama Yahudi pun tidak sangkut paut. Dengan Buddha pun tidak sangkut paut. Hak tak lehnya, hak bersangkut paut dengan agama. Kita pakai kain kuning sepotong car tu. Tak leh. Tak leh lagu tu. Kita pergi pakai topi Yahudi tu, tak leh. Semua tu hak bentuk Yahudi, bentuk agama, tak leh sama sekali. Tapi kalau bukan bentuk agama, tak apa. Kalau menutupkan aurat. Sebenarnya syubhat di tempat kita, syubhat dia kita pakai topi. Pakai topi rumah kita tu syubhat. Kalau betul-betul jadi syubhat, haram. Kalau saya tengok orang Syiah mana ni, mungkin pakai topi macam ni deh. Kalau ada tempat kita lagi, tak boleh pakai sungguh. Tak boleh pakai sungguh. Mungkin kata boleh pakai, tak boleh pakai sungguh. Kalau lah pandangnya orang dalam masyarakat tengok orang lalu lagu tu kata orang Syiah, orang kafir, maka tak boleh pakai. Pakai seluar banda orang kata orang kafir, tak boleh pakai. Pakai seluar kuat orang Tino, pakai ketak tak pakai kelubung dia kata kafir, tak boleh pakai. Hak tu tak boleh pakai dulu dah. Hak tu hak tak boleh pakai asal dah. Tapi kan kalau duk tekak tu tak ada guna dah boleh lah. Hak tu masalah pakaian saat ni tu dah. Kita tu jangan ada orang kata kau pakai bau ni tak boleh semaya dah. Masalah najis dah pula. Kau tu najis, ni najis. Jijak situ najis, sini najis. Kita buatlah masalah was-was saat ni. Was-was najis saat ni kita buat butuh selalu dah. Jangan duk siapa tu orang panggil kata kita tu dari satu belakang tak pakai tak semaya. Masuk kecil lah yang tempat demo was-was. Ini demo kecil patang ni ngecik masuk dalam ni habis. Tak ada semaya aku.
Hak tu tak kena pergi dulu tu. Kita pun tidak punya kat mana dah. Ada mau kecil bacang dia lupa dia ngecik masuk dalam ni. Umi basuh dengan ni. Jadi air tak cuci, basuh benda rajin tak cuci. Hak tu kita tak sanggup bubuh dalam perut dulu. Tu. Lepas tu kita duduk kecil, aku kucing ngecik ni. Tak usah lagi orang ngecik hak tu. Sampai ke Imam Syafi'i kata siapa was-was lagu tu ambil air tak dah tabak tani letak. Letak kena kok bunga kok zakat habis tu, bangun pakai surat di semaya. Habis was-was situ. Lepas tu payah mana Islam kita. Tak ada payah. Moga hak tu benar lari boleh tak ngecik kau kucing tu. Tak boleh nak lari. Tak ada siapa kata boleh lari seorang habuk. Orang kata kuat air ngecik yang mengikut kuat tinggi duk setara mana yang naik setara tu ngecik air. Tu sebab tu sini kita kena berdek kita reti sini dia tak payah sikit apa. Di rumah sakit pak, pahal tengok pak orang ni masalah kena semaya lah. Ke mana pun kena semaya. Walaupun tangan kena balik, walaupun kena buka ajar, kena apa. Semua tu kalau kita kemudahan, pahal. Tak ada kena mikir banyak hal masalah semaya. Tak ada kata kena qada, tak ada lah. Tak ada lah qada. Sebab saya dah banyak kali dah sini. Kalau kata masalah qada tidak ada dalam Islam. Ya ada masalah i'adah tu ya. I'adah makna kita semayat dah. I'adah makna kita semayat dah. Kalau klik semayat sekali lagi. Tu ya. Bukan kata qada. Kalau qada mana tu dulu tak semayat. Patut dosa. Tinggal semayat dengan sengaja free ya tu. Tu. Patut tu hak pergi dengan mazhab. Dan pergi dengan mazhab. Kalau pergi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak Nabi ajar untuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi mari, tak ada dah yang ada semaya. Semaya sudah. Dia semaya lagu tu. Semaya sudah. Mereka nak khilafnya gapo? Orang tayammum. Semaya pak, sudah semaya air dah. Tu yang khilaf. Kena semaya semula kan? Mungkin air dah ni tambah semaya semula kan tak kena ambil. Betul ya khilaf zahir dalam hadis Nabi. Kalau lain tu dah. Kalau khilaf semaya dengan ada air semaya, kerana air semaya tak ada. Semaya duduk dalam tempat kurung, duduk dalam musakit, ambil semaya oleh semaya lagu tu. Tu. Apa pendapat sunnah Rasulullah SAW? Maksudnya tak ada kena qada, tak ada kena semaya semula kan. Sah sekadar tu dah. Tu. Hak tu dia kata satu kemudahan bawa kepada orang sakit ada harapan nak munajat Allah SWT. Ni aku nak munajat Allah SWT. Oh cemahnya aku sini semaya Allah darah duduk sini. Hak tu tak ada kena kira lah. Orang kata kita duduk dalam musuh. Hak tu kita kena wis semangat kepada orang sakit. Lepas tu kadang-kadang orang sakit nak semaya. Hari saya biasa duduk temu sakit juga. Orang sakit nak semaya, orang yang tak sakit nak semaya kan? Orang tak sakit tu. Kau tu cuma ni mana boleh semaya apa tak boleh? Tak semaya juga kerana orang yang menunggu tu jahit. Kau ni satu perkara kita ni orang kata dengan sebab tak tahu kau ni selera habis tak lain. InsyaAllah ta'ala kita umit lah bukan berkata pengalaman yang luar dalam masalah semaya kita ni supaya kita jadi satu kemudahan. Satu kemudian. Lah ni kewajipan dak kita hak tahu ni dah. Minta siapa lah. Pergi ziarah orang sakit. Siapa lalu dah. Semaya lagi ni. Cik demo tu semaya lagi. Mak demo tu semaya lagi. Kalau sayang kita. Kewajipan kita duduk situ lah. Kalau kita tak siapa hak ni dah. Tak siapa. Saya dah jumpa banyak dah bomo-bomo duk minta suruh suruh bomo buat CD. Bentuk bomoh ni dia buat CD bentuk semaya orang sakit di rumah sakit. Lepas tu bentuk anak tolong air semaya ke orang sakit lagu mana orang luka nak rumah sakit buat video empat tu dah. We boleh pasal di dalam bilik mu bomoh. Pak bomoh dah tolong tak dah. Pasal pak boleh tengok tu. Satu dakwah. Lepas tu kalau molek sekali. Boleh buat lagu tu. Tapi dalam masalah faham orang kita lah ni tu dia pergi masalah qada. Faktor tak besar kali payah nak bukan. Jadi kalau tak boleh semayah hari ni pun nak qada isyak. Faktor salah sama sekali. Itulah ada bagi saya jadi lebih masa. Jadi insya-Allah taala kalau ada peluang masalah lain lagi kita boleh bersama lagi. Bentuknya dalam bentuk muzakarah lah. Ada bentuk muzakarah lagu ni sebagai bentuk muzakarah kita meluahkan
apa ni benda makrifah kita dan ilmu kita tu kadang-kadang kita kena sekadar tu ya, tapi bila kita duk muzakarah itu kita duk gambar keluar jadi kita jadi timbul satu perasaan yang mana ada kemudahan ada kemudahan dalam kita nak tunaikan satu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni dituliskan daripada kalangan orang yang kasih kepadanya dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan supaya ilmu kita yang kita belajar boleh kita manfaat dan boleh memberi manfaat kepada orang lain lagi insya-Allah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kepada Ustaz Ida. Tapi ada soalan ke boleh? Soalan? Ada orang?